A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, yang mengurus, yang mentadbir sekalian makhluk. Dan tidak ada makhluk yang lebih baik ciptaan Allah melainkan yang dinamakan manusia. Itulah kita. Disebut di dalam firman-Nya. Apa ya firman Allah tentang ciptaan manusia ni? Subhanallah, bukan wa ma khalaqtul jinna, ahsanul khaliqin tu. Siapa yang ingat? Masya Allah, tiba-tiba blur ni. Wah, satu Malaysia tengok Ustazah Asma blur ya. Allahu Akbar. Ayat itu kan biasa. Tolong bantu saya. Firman Allah tentang Allah menciptakan ahsani taqwim. Macam mana permulaan dia? Ada siapa yang ingat? Apa dia? Apa? Bukan inna anzalna? Ya. Ya, subhanallah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Maka kitalah ciptaan Allah yang terindah, yang terbaik. Jika kita melihat bumi Allah ini sangatlah tersusun, sangatlah sistematik, sehingga kan sekiranya matahari dijauhkan hanya satu titik menjauhi daripada bumi, maka seluruh bumi akan beku kesejukan. Sekiranya matahari didekatkan pula satu titik sahaja mendekati bumi, maka nescaya semuanya akan mencair dan tidak ada hidupan yang boleh hidup, akan terbakar. Sekiranya begitulah ketetapan dan betapa tepatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segalanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tersilap dalam mengaturkan tentang kehidupan manusia, kerana manusia adalah ciptaan Allah yang paling terbaik, yang paling indah. Maka apa jua takdir Allah sejak daripada kita lahir sehingga pada saat ini, walaupun banyak yang sedih, banyak yang duka, banyak yang bukan pilihan kita, banyak yang bukan kerana dosa kita. Contohnya ramai anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ada ibu bapa yang menyakiti emosi, fizikal dan sebagainya. Pun begitu, masih lagi dalam ketetapan, kehendak, kebijaksanaan Allah. Kerana Allah ingin memberikan kepada kita erti kehidupan yang hakiki dan yang sebenar adalah di akhirat kelak, iaitu di syurga Allah. Sekiranya kita terlalu menikmati dunia ini dengan begitu manis, kita akan terlalu mencintainya. Kita sangat susah untuk meninggalkannya. Maka apabila dunia ini Allah beri juga rasa pahit, maka saat itulah kita menyebutkan bahawasanya kita mengejar syurga yang abadi. Subhanallah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah kerana telah memilih kita pada malam ini. Walaupun dilihat seperti ia adalah usaha dan ikhtiar kita, kita yang berjalan, kita yang bawa kenderaan, tetapi hakikatnya la haula, tidak ada daya untuk kita melakukan apa-apa kebaikan. Tidak ada daya untuk kita melakukan apa-apa ibadah dan ketaatan dan amal soleh. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita meninggalkan perbuatan yang keji, akhlak yang buruk dan apa sahaja. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka roh, jasad, tubuh badan kita yang hadir di sini pada malam ini, sama ada di alam zahir ataupun di alam maya, hakikatnya Allah ya Qadir, ya Muqtadir, yang maha berkehendak, yang maha menentukan. Allah ya Qahar, ya Jabbar, yang maha memaksa. Allah sedang memilih dan memandang kita. Allah ya Basir, memandang kita. Syukur walaupun kita terlalu banyak dosa dan terlalu sedikit amal soleh.
terlalu lemah untuk bersyukur terhadap segala nikmat Allah, selalu mudah untuk lupa diri, lupa hakikat kita ini hamba dan ada tanggungjawab yang besar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini Allah masih pandang kita. Jika Allah tidak memandang kita muslimin muslimat, mustahil untuk kita berada di rumahnya. Kita datang di sini ibarat seperti tetamunya Allah. Kita datang di rumah Allah, kadang-kadang tidak jaga adab. Kita tidak melihat dan tidak jumpa Allah di rumah Allah kadang-kadang. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, apapun niat kita hadir pada malam ini. Mungkin ada yang mau jumpa ustazah, mau selfie, mau tengok depan, sama ndak kan? Dan ramai yang kata, kenapa kecil ustazah? Sebab dalam Facebook nampak besar. Sebab dekat bah. Dekat dengan telefon, jadi nampak besar. Masya Allah. Apapun niat, tetapi perlu diletakkan niat nombor satu kita hadir malam ini kerana Allah, untuk membalas cinta Allah. Allah telah memberikan kepada kita segala bukti bahawasanya Allah mencintai kita. Daripada alam rahim, tidak ada udara, kita boleh bernafas dengan baik. Tidak ada cahaya, kita boleh hidup dengan baik. Bahkan kita hidup di dalam air ketuban, kita tidak lemas. 9 bulan cukup makan minum kita, cukup lengkap. Allah tidak pernah mengabaikan kita walaupun satu saat. Besarnya cinta Allah terhadap hamba. Setelah kita lahir, Allahu Akbar, Allah menjadikan perantaraan rizki kita daripada ibu ayah. Lahir miskin, tidak ada pakaian, diberikan kita pakaian. Lahir bodoh, kita tidak tahu apa-apa. Tetapi dengan bertambahnya hari demi hari, Allah berikan kita ilmu pengetahuan. Lidah tidak mampu menyebut walau satu patah. Allah Maha Pengasih, Allah Ya Hakim yang Maha Bijaksana. Berikan sedikit kebijaksanaan demi sedikit, sehingga kita boleh sebut semua perkataan melalui ibu ayah kita. Kita lahir tidak mampu bergerak walaupun satu langkah. Kalau kucing beranak terus boleh berjalan. Kita tidak mampu. Tetapi Allah dengan sifatnya, Allah yang matin, nama Allah Asmaul Husna yang Maha Teguh, Allah yang Qawi yang Maha Kuat, Allah yang Aziz yang Maha Perkasa, menguatkan otot-otot kaki kita, akhirnya boleh berjalan sedikit demi sedikit dan kita boleh berlari. Namun begitulah hamba Allah yang tidak sedar betapa besarnya cintanya Allah terhadap hambanya, terhadap kita. Bila kaki sudah laju sangat melangkah, jarang sekali datang ke rumah Allah. Lebih banyak menggunakan kaki ke tempat-tempat yang dicintai oleh hawa nafsu. Bila mulut sudah pandai sangat berbicara, lupa bahawasanya setiap patah itu daripada Allah. Asalnya kita lahir tidak mampu walaupun satu patah. Akhirnya lebih banyak berkata perkara yang lara, sangat sedikit untuk zikrullah, sangat sedikit untuk baca Al-Quran. Ya, kita mungkin baca setengah muka surat, masuk muka surat kedua sudah pun tersengguk, tidak sedar bila terlelap. Ya Allah, lemahnya aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Jika nak dimuhasabah, malu kita, sangat malu. Itulah hakikat diri kita. Perlu hadir majlis seperti ini supaya ada waktunya kita terputus sebentar dengan dunia dan kita bicarakan tentang pencipta kita. Kita bicarakan tentang negeri yang sebenar yang bakal kita tuju. Dan tajuk kita pada malam ini adalah yang berkaitan dengan tempat persinggahan yang pasti kita semua akan singgah sebelum kita menuju kepada negeri yang abadi. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan baginda, air mata, air darah, air keringat yang tumpah daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tubuh badan para isteri Nabi, daripada tubuh badan para sahabat, para syuhada, pengorbanan para balu yang menangisi dan meredai kematian suami mereka dalam medan perang. Islam yang datang kepada kita hari ini dengan darah, dengan pengorbanan yang begitu besar umat yang terdahulu, generasi yang pertama di zaman Rasulullah. Dan kita terima Islam hari ini dengan begitu mudah. Daripada sejak lahir,
Dan kita beramal dengan Islam ini hari ini tanpa halangan apa-apa. Alhamdulillah, Malaysia sebuah negara Islam yang sangat aman makmur. Untuk solat tidak ada halangan, untuk puasa tidak ada halangan. Bahkan di saat ini banyak negara di dunia ini untuk puasa dipaksa. Contoh di Uyghur, kita tahu bila bulan Ramadan apa berlaku kepada umat Islam di sana. Diselam dalam air, dalam kolah supaya telan air, disumbat dengan paip besar dan dibuka seluas-luasnya. Wanita di sana nak ditutup aurat, digunting-guntingnya. Belum lagi cerita, banyak lagi kawasan-kawasan negara-negara di dunia ini, kekejaman yang masih berterusan kepada wanita-wanita Islam, kepada lelaki yang ingin menjalankan, menunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Kita di Malaysia langsung tidak ada halangan. Yang menghalang kita untuk bangun malam, untuk banyak bersyukur, untuk banyak Al-Quran, untuk banyak zikrullah, banyak sedekah, banyak ada majlis ilmu, adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita selalu inginkan dan mencintai rehat yang banyak. Sikit-sikit mau rehat kan? Tak cukup rehat lah ni. Kejap mau rehat. Rehat. Bukan salah, memang perlu. Kita mahu tidur yang lena, yang panjang. Angan-angan memang selalu panjang kan? Ibu-ibu, subhanallah. Makan mesti sedap dan kenyang. Untuk hal-hal dunia kita selalu cuba buat yang terbaik. Tetapi kadang-kadang untuk hal akhirat, yang itulah dunia kita yang sebenar, kerana Allah dah sebut dunia ini permainan. Dunia ini sementara. Subhanallah, kita tidak sekuatnya untuk berusaha. Subhanallah. Alhamdulillah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad. Sama-sama selawat sikit boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Subhanallah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan setinggi terima kasih dan hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kepada para penganjur Masjid Negeri Sabah. Seterusnya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. InsyaAllah jika ada rezeki kesempatan, rasa ingin saja panjat bangunan Jabatan Agama kalau sempat pagi besok. Seterusnya kepada Hal Ehwal Wanita Masjid Negeri Sabah. Dan anjuran bersama pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti berikut. Sahabat Amal Care Sabah, Kasih Hawa, Pertubuhan Sukarelawan Prihatin Sabah PSP, Persatuan Persaudaraan Muslimah Malaysia Salimah, Pertubuhan Amal Tarbiyatun Nisa, Dik duduk dulu, Nisa Sabah, Puspanita Politeknik Kota Kinabalu, Persatuan Alumni Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu. Ringkasannya ASMA. Masya Allah. Persatuan Muslimah Prihatin Tuaran Insyirah, Muslimin Muslimat yang hadir, ibu ayah sekaliannya. Dan kita ada VIP Masjid Imam Suhaidi bin Haji Kuantin, Imam Besar Masjid Negeri Sabah, yang tadi buat pengumuman tu kan. Masya Allah, imam besar tapi orangnya kecil. Orangnya masih muda, imam besar. Alhamdulillah, subhanallah. Seterusnya Haja Zaleha binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim, Pengerusi Hal Ehwal Wanita Masjid Negeri Sabah. Mana ya tadi? Subhanallah, orangnya muda lagi, baru 70 lebih. Tadi jumpa, subhanallah. Dan IJK wanitanya memang rakan sebaya, 7 lebih, 6 lebih, tapi kuat. Masya Allah, Allah bagi kudratnya
Luar biasa. Orang yang buat kerja agama, yang jaga rumah Allah. Subhanallah. Seterusnya Ustaz Awaluddin bin Nasution, Wakil Barisan Penceramah Masjid Negeri Sabah. Ya Allah, malunya saya, Ustaz pun hadir. Seterusnya warga kerja Masjid Negeri Sabah. Dan yang kita sangat hargai, subhanallah, sangat-sangat hargai, iaitu frontliner yang menjaga keselamatan. Dan ini disebut dalam hadis Nabi, mereka yang berjaga malam, dua mata yang tidak akan terkena api neraka Allah. Mata yang menangis semata-mata kerana Allah, dan mata yang berjaga untuk menjaga keselamatan. Subhanallah, iaitu mereka yang di kalangan polis kita. Gimana ya? Di mana ya polis kita tadi ada? Mesti ada tu di mana-mana, yang di belakang. Saya harap saya tidak ditangkap ya malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan polisnya kita doakan limpah barakah. Subhanallah, murah rezekinya, dilapangkan urusannya. Dan insyaAllah mudah-mudahan, ini bukan rasuah kan? Doa-doa puji-puji. Jadi kita pun tetap saja, dan polis sudah tengok keadaannya seperti terkawal, alhamdulillah. Dan sampai akhir kena terkawal. Sebab bimbang nanti akhir masing-masing lupa diri. Minta maaf ya kalau tak sesuai perkataan tu. Jadi takut terjejas, selepas ini tak boleh lagi buat ceramah. Jadi kita betul-betul kena jaga ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir dekat dan jauh. Saya tahu ada yang jauh. Sandakan, lagi mana? Beaufort, Tawau, Labuan, semua tu. Ya Allah, Sabah ini kan besar sangat. Kalau kami disebut Sandakan tu lebih kurang 6 hingga 8 jam, itu soalannya saya Seremban, orang Kelantan turun. Itu jarang-jarang berlaku. Tetapi rakyat Sabah sangat luar biasa. Yang datang 8 jam perjalanan, 10 jam perjalanan, yang datang dengan flight. Ada yang berenang ke? Sebab tadi kan pergi dekat kampung laut tu kan? Masya Allah, mungkin bot tak ada, berenang sajalah. Anak-anak mereka, ya Allah, hebat sangat berenang. Tadi saya jumpa ada yang di kampung laut, dia kata, Ustazah, minta maaf ya saya panggil kampung laut, saya tak ingat nama kampung. Kata Ustazah, memang mau pergi malam ini, Masya Allah, sudah jumpa. Alhamdulillah, sekarang saya minta izin duduk. Kita nak masuk kepada perbincangan kita malam ini, insya Allah, berkenaan dengan kematian.